Tes. Okey, Assalamualaikum semua. Okey, so hari ini adalah pertemuan ataupun seminar keempat kita. Okey, kalau dengan subjek lain, seminar keberapa? Kedua? Keberapa? Ketiga. Okey. Kedua baru kan dengan madam yang keempat, sebab kita akan jumpa 2 minggu sekali, betul tak? Sebulan 2 kali. So tadi madam macam ni, macam yang I discuss tu, macam I set pesan tiap-tiap minggu kena buat post lah, and then kita pastikan pelajar-pelajar ni jawablah supaya macam sentiasa bersama-sama macam tu lah. So madam tadi check tengok ramai jugalah yang tak aktif, balik nama yang sama je lah. So madam harap lepas ni boleh tak kamu aktif, maknanya paling tidak pun seminggu tu kamu try tengok sekali. Sebab kalau ikut full time kita ada 14 minggu, betul tak? So sekarang ni kalau ikut full time dah minggu yang ke-7. Okay, so bila minggu yang ke-7 ni maksudnya dah halfway lah, maknanya dah separuh. So budak-budak full time pun dia dah start buat pening lah, buat assignment, buat apa. So sebelum madam nak start belajar chapter 4, madam nak clearkan dengan kamu semula pasal assessment PAD 120. Apa yang kamu kena buat sebagai assessment untuk final test apa semua. Boleh ke? Boleh kelas Okay, madam share kat sini. Alright. Okay, nampak tak? Aku tak nampak. Tak nampak lagi, madam tak share lagi. Present now. Okay. Alright. Nampak tak apa yang madam present ni? Nampak ke? Nampak. Okay, nampak. Thank you. Okay, so ingat tak ada banyak-banyak artikel yang madam bagi dalam group tu? Ataupun madam ada letak dalam content PAD 120 lah. Okay, kalau kamu tengok kat sini, course content kat dalam YouFuture So, okay, kamu cakap Nur Farizah Johari, FSPPP Kelantan. Ni nama madam ni. Kamu tengok, okay. March Ogos 2021. Basically, kat sini. Ini adalah artikel yang perlu kamu pilih. Dia ada 6 artikel untuk 6 chapter. So, untuk kamu semua, kamu kena pilih salah satu. Faham tak? Pilihlah chapter 1 ke, chapter 2 ke. Okay, bentuk dia macam ni. Agak pening jugalah sebab dia macam G-scan, macam huduh sikit lah, tapi tak apa, boleh baca lagi. Okay. So, macam ni. Ini chapter artikel ataupun sebenarnya sisipan buku ni. Ini buku sebenarnya agak buruk lah. Okay, so ini adalah buku teks kita. So RP ni dia minta kita pelajar-pelajar baca dan summarizekan. So boleh tak kalau kamu baca, ambil salah satu. Tak kisahlah kamu minat chapter 2 ke, chapter berapa ke, kamu summarizekan. Summarize, buat chapter summary. So buat dalam satu page macam tu je. Okay. Okay, biar madam ni choose one article and choose one chapter, okay, from 6 chapters. So dia ada chapter 6 je. And summarize. Okay, refer format in the module. Okay, so kamu nak buat dalam berapa peratus patah perkataan agak-agak? Berapa ratus patah perkataan? So kalau tengok dekat modul ni. Okay, chapter summary. Kejap. 25 markah, weightage dia 10%. Okay. So dia nak kamu buat introduction. Okay. Lepas tu dia nak kamu buat point 1 and discussion. Tak kisahlah apa-apa yang kamu jumpa dalam tu. Lepas tu point 2 and discussion. Point 3 and discussion.
Okay, lepas tu point 4. Ada 4 perenggan lah maknanya. And discussion. Last sekali kamu buatlah conclusion. Apa yang kamu faham tentang chapter tu. Okay, daripada 6 ni, madam nak kamu pilih satu sahaja. Boleh ke? Satu saja. Pilih mana-mana chapter yang kamu rasa selesa nak buat. Okay. So, total untuk markah dia kalau introduction, 3 marks. Okay. Kalau point yang pertama, semua masing-masing 5 marks. 5 marks. 5 marks. Okay, then 5 marks. Untuk conclusion, 2 marks. Dia macam final test lah, tapi maknanya kamu ambil, kamu baca dan kamu beri, kamu summarize kan. Guna ayat kamu sendiri. Boleh juga campur-campur ayat tu. Okay, madam macam ni lah. 300 words lah. Boleh, 300 words tak banyak pun dalam satu page. Satu page lebih gitulah. Nak lebih boleh ikutlah keselesaan kamu, tapi lebih pada satu page lah. 300 words. Okay. Faham tak yang ni? Okay. Pilihlah daripada mana-mana yang madam tunjuk tadi. Yang madam tunjuk dekat dalam You Future tadi. Boleh ke? Dia macam ni rupa dia. Okay. Ni chapter 1. Tapi dalam buku dia lain sikit lah. Yang ni pula. Ni chapter 2 pula. So maybe kamu nak ambil yang ni. So maybe untuk memudahkan kamu semua nak summarize, kamu pilih satu, lepas tu kamu print. Lepas tu kamu duduklah dengan highlight kamu ke nak tulis, highlight, lepas tu type sikit, highlight sikit, type sikit dalam Word. Lepas tu hantarlah ke madam. Okay. Agak-agak bila boleh hantar ni? Yang ni pula chapter 3. Tapi dalam buku biasalah chapter 5 lah, apa buku lain dengan chapter dalam UiTM kan. So maybe kamu nak buat chapter state ke sebab rasa faham chapter state ke. Macam-macam, banyak chapter dalam ni. So ambil dekat, madam tulis tadi, course content. Ambil dalam folder madam. Okay, ada. Yang ni maybe kamu nak buat pasal law ke. Maybe kamu tengok, 8 page, malas lah, panjang nak baca. Maybe nak ambil yang 5 page tadi. Terpulang, ambil antara satu chapter 1 dengan antara chapter 1 sampai chapter 6 ni, ikut kesukaan kamu. Okay. Faham tak yang ni kelas? Faham ke? Ke pening? Faham. Faham, madam. Madam nak cari kat mana yang nak print tu? Macam ni, dekat You Future. Okay. Okay, pergi kat You Future. Macam ni ambil. Okay, ni kan You Future kita kan Introduction to Political Science kan, betul tak? Okay. Okay, kamu pergi kat course content. Course content. Okay, nampak ni nama madam Nur Farizah Johari, FSPPP Kelantan, folder madam. Yang lain tu kampus lain. So kamu buka, okay, kamu boleh tengok kat chapter summary ni. Dalam ni pun ada, dalam ni pun ada. Modul pun madam setiap sem madam akan letak yang terkini. Okay, ambil March yang Ogos Okay, ambil March Ogos ataupun ambil chapter summary, sama je benda tu. Okay. So ni instruction madam, tapi madam rasa biarlah yang tak ikut lah. Kamu lihat chapter 1, chapter 2, chapter 3 semua, ni tak payah, jangan ambil ni, ya Allah, ya Allah. So ambil betul-betul, ambil March Ogos ni. Okay, so ambil yang ni. Okay, yang ni yang latest. Okay, article for chapter. Kamu nak ambil chapter 1 ke nak ambil chapter 2 ke nak ambil chapter 3 ke nak ambil chapter 4 ke nak ambil chapter 5 ke nak ambil chapter 6. Okay, chapter 6. So, pilihlah salah satu. Okay, bila pilih salah satu tu, tengok yang mana, lepas tu, ialah nak summarize kan, mestilah kena baca, kena highlight. Print lah. Kalau rasa boleh buat by soft copy, boleh tengok-tengok sampai type pun tak apa. Cuma kalau kamu rasa lebih mudah untuk kamu print lah. Print salah satu je dan summarize kan. Format dia yang macam Medi cakap tadi lah, dan markah dia semua 25 markah dan weightage dia pun banyak, 10%. Okay. Deadline dia. Agak-agak deadline dia kamu nak bila? Kamu boleh hantar agak-agaknya week ke berapa? Ni week ke-8 dah, memang tak sempat lah. Nak buat pada week ke-12. Boleh tak? Berapa hari bulan agak-agak? Boleh. Nak hantar. Kalau budak-budak full time dia suruh hantar week ke-8 dah. Dia orang buat book summary terus 5 buku lah. Tapi untuk korang tak apalah. Dia bagi buat artikel summary je lah.
Madam mudahkan. Okey, kalau kamu semua nak buat dalam bila nak hantar agak-agak? Madam, konten tu kena ambil berdasarkan yang kita baca dan macam Summary kan apa yang kamu baca, macam apa yang kamu yang kita faham. apa yang kamu faham, apa yang daripada pembacaan kamu. Okay? So tengok kat sini nak hantar berapa hari bulan. So kita next kelas ada 7 Mei, 21 Mei, 11 Jun, 6 Jun, habis kelas 9 Julai. Final exam kita akan pada 22 Julai hingga 12 Ogos. So Meda rasa boleh ke kalau hantar dalam bulan Jun? Jun 2021. Berapa hari bulan? 25 Jun tu kelas yang ke berapa? So maybe lah Madam nak kamu hantar pada 11 Jun 2021. Macam tu lah, buat satu je. Okay, 11 Jun 2021. Ini kira minggu keberapa lah. Tapi, okay, ini deadline kita ya. 11 Jun 2021. Nanti Madam akan hantar kopi ni. Alright. Itu satu. Yang kedua, Madam akan buat midterm test. Okay. Test iaitu 10%. Ini penting sangat sebab untuk kamu semua belajar ataupun berlatih macam mana nak buat final test nanti. Okay, so soalan dia satu soalan 5 markah je, macam pendek. Chapter dia 1, 2, 3, 4, 5 and then short essay. Okay, to compulsory to answer all questions. Okay, so kena jawab semualah. Okay, weightage dia 10% dan markah dia 25 markah. Satu soalan 5 markah, wajib jawab semua. So ini Madam nak buat kamu sekali dengan full time lah, sekali jalan je maknanya. Boleh ke? Ke tak boleh? Tarikh ni 12 Jun 2021. 12 Jun. Ni 11 Jun ni bukan week 12 lah. Agak kan nak buat bila ni? Tak apalah kalau tak nak sekali dengan full time pun tak apa, tapi bila nak buat? Nak buat masa kelas ke? Masa kelas kita nak habiskan chapter, nak buat masa bila agak-agak? Boleh tak? Buat weekend boleh tak, Madam? Weekend boleh, memang kita akan buat weekend. Full time Madam buat weekend. Cumanya Madam nak tanya bila tarikh yang sesuai. Tak apalah, tak sama dengan full time pun. Agak-agak bila? Tarikh nak buat. Hujung minggu, Jumaat ke, Sabtu ke, hari yang tak ada kelas. So kelas kamu 23, ni dah 7 Mei, 21 Mei hari ni, 11 Jun. Tapi kamu tak habis lagi chapter 5, betul tak? So macam mana nak jawab kalau tak habis? Sekejap 5. Maybe kita akan buat sebelum 25 Jun. Boleh tak? Selepas before 25 Jun lah. 25 Jun tu kelas kita. So kita buat sebelum tu. Boleh ke? Sekejap nak tengok 25 Jun ada kelas. Kita buat 18 Jun boleh ke? Boleh. Boleh. 18 Jun. Tengok bergantung kepada kamu punya. Tapi ini kita plan dululah. Bergantung pada kita punya ni lah. Okay, hari Rabu, Saturday. Alright, dia 2 jam je buat melalui YouFuture. Okay. Okay. 18 Jun. Tak apa, nanti Madam akan bagi kopi pada kamu. Friday ke Saturday, Madam? Friday, Saturday. Friday akan ikut 18 Friday Jun. 18 akan ikut 18 Jun. Hari Jumaat. Maksudnya minggu depannya kita kelas. Bolehlah kita discuss soalan. Meda akan kejarlah sampai kamu boleh buat sampai chapter 5. Okay. Okay. So, lepas tu kita pergi kepada assignment pula. Assignment kita dah ada dah, betul tak? Yang kita beri, yang Madam Niha tu lah. Itu soalan itu, betul kan? Betul. So, soalan untuk EPJJ, kejap Madam tengok. Beres ke assignment ni? Assignment EPJJ PAD 1, 2.
Okey. Yang ni je soalan kita, betul tak? Ini je. Betul, betul. So Meda letakkanlah dalam ni supaya kita tak pening. Ni je soalan dia. Assignment topic ataupun questions. Assignment topics ataupun questions. Okay, kita buat yang ni lah. Okay dah ni ya? Bergerak tak dengan kawan-kawan tu? Ke tak bergerak? Semua dah ada nama ke? Sofia dengan Nick Puteri. Chapter 2 Zu buat seorang chapter 2 Zu? Ya, seorang di sini. Okay. Lepas tu Elements of State Kak Huda dengan Mas, betul tak? Huda dengan Betul. Mas, betul tak? Betul. Okay. Cukup dah ke ni? 1, 2, 3, 5 orang? Dia ambil chapter 7, madam. Dia dengan siapa? Dia individu. So cukuplah 6 orang tak? Cukup. 2, 3, 4, 5, 6. Alright. So yang ni kena ada presentation lah. Caranya macam mana? Okay, kamu kena upload, kamu kena record presentation kamu tu. Lepas tu Meda tulis kat bawah tu, satu record. Ni Meda tulis dah atas ni, nampak ni? Okay. Meda tulis dah. Okay, so record, choose topics. So kamu dah buat dah. Lepas tu recordkan presentation tu. Lepas tu upload dekat YouTube. Biasa tak upload kat YouTube? Ke tak biasa? Tak reti. Biasa madam. Ataupun bagi kat Madam ke dekat mana? Bagilah kat mana, kat Telegram ke. Kan? Lepas tu, so masa kelas kita akan tengok beramai-ramai lah presentation kamu tu, ataupun tak tahulah sebabnya kelas kita pun tak dan juga nak tengok macam tu kan. Tapi sebab korang ni sikit, boleh je nak tengok, nanti kita akan ambil masa. Itu akan berlaku pada ya Allah, maybe pada 9 Julai lah, pertemuan kita yang terakhir 9 Julai during class. Okay, so semualah. So kenapa Meda suruh record? Sebab Meda takut kalau kamu semua macam masa nak present tu kita tak tahu macam mana kan. Lain ada ke, so record lah. Lepas dah record tu hantar video tu kat Madam, hantar kat Telegram ke. Kalau tak pandai kat YouTube, hantar kat Telegram. Nanti Meda letak kat YouTube. YouTube Meda, nanti sama-sama lah kita tengok. Okay, so berapa lama tu video tu? Dalam 5 minit ke 5 minutes ke berapa minit rasa agaknya? 5 to 10 minutes lah. Boleh tak? Tak lama lah sangat kan, 2 orang je pun. Okay, sekejap Keluar sekejap. Keluar, mama nak kelas ni. Nak diam. Lepas tu lepas habis kita tengok presentation ramai-ramai yang berrecord tu, presenter kena bersedia untuk melalui Q&A session. So Madam akan tanyalah, okay, kenapa pasal topik kamu lah. Okay, so topik-topiknya yang ni. So maybe lah masa tu Madam akan tegur, okay, yang ni baiki, yang ni macam salah sikit, yang ni kalau dah okay, bolehlah proceed dengan report. Benda yang sama tapi yang tu video, kamu bercakap. Yang ni pula adalah report. Okay, report selepas presentation. Okay, submit je soft copy, letak dekat U-Feature, nanti Meda letak ruangan dia. Yang ni hantarlah dalam sebelum final tu. Okay, Meda bagi dalam 17 Julai lah. Okay, so ada bantahan kepada deadline ni, maybe ada perubahan tapi kita kena stick pada deadline. Maksudnya kita tahu tarikh kita. Kalau Meda cakap tak apa, hantar je bila dah siap, nanti korang jadi macam drag. Okay, itu berlaku macam dalam I Discuss lah. Bila tengok dalam I Discuss ni dulu maknanya Madam tak suka nak letak tarikh. So Madam biar je kan, nak tengok budak-budak student jawab. Tapi end up tak ramai yang jawab. So Meda rasa I Discuss ni very important, sangat penting sebab sekejap Usap dulu mana kerja ni. Nak mana senyap? Okay, so
I discuss is very important sebab kita catch up dengan apa yang kita belajar secara, tapi Meda rasa tak adalah Meda tanya soalan yang susah sangat. Kalau kamu jawab sikit-sikit pun Meda still lagi support Meda macam, tapi Meda macam terkilan jugalah bila tengok macam pelajar tak memberi respon sangat. Okey, balik orang yang sama je. Okey, kita boleh tengok kita ada berapa minggu dah. Kita dah ada 7 minggu. So, kalau kamu tengok kat sini, kita memang ISEP dia dah letak 7 minggu. 14 minggu. Maknanya dia nak kamu semua ni walaupun kelas setiap 2 minggu, tapi still lah cakna pasal subjek tu setiap minggu. Maknanya at least 1 minggu tu pensyarah akan buat discussion dan dia akan balas. Okay, Madam memang sentiasa melihat-lihat. Dia kalau full time tak apa sebab dia ada kelas tutorial macam kamu semua. Inilah kelas nak segala-galanya. So I discuss ni lebih kurang macam tutorial lah. Okay, kau tengok kat sini kan. Kau tengok kat sini, okay, untuk topik yang pertama Madam agak kucak kacir sikit, terlampau semangat, banyak sangat Madam buat. Kan, tapi okey lah masa ni 15 reply. Kita tengok pun, okay, reply. Ni Huda, dulu Huda ada reply, Zu. Okay, Halimat Dia. Okay, Puteri. Ni Puteri memanglah Mas ada. Okay, ni mula-mula ni. Okay, Aini Sofia. Alright. Okay. So yang ni macam okay. Semangat lagi. Okay. Yang ni pula tu Madam macam tiap-tiap minggu pula Madam buat satu topik tu banyak-banyak juga kan. Ni Huda, Dia, Puteri, Ainin. So ni dah macam nampak dah. Pelajar dah start tak ni sangat. Maybe salah Madam sebab terlalu banyak sangat Madam post. So tapi Madam macam lah sebab Madam risau. Takut tak faham ke apa ke kan. So yang ni Huda balas. Zurani pun masih lagi balas masa ni. Dia kan. So maknanya kamu catch up lah, maknanya bila kita tanya jawab. Maknanya kita bergerak sikit masa tu kan, macam kita, maknanya orang kata kita cakna lah sikit masa tu. Okay. Ni Puteri dengan Ainin ni memang benda puji lah sentiasa setiap post Madam, walaupun Madam tak alertkan dalam grup, mereka memang alert dan mereka memang ni lah. So yang ni terlalu banyak sangat pula lah. Untuk chapter 1 saja. Keluar tak bising sangat. Senyap lah. Okay. So Huda pun okay. Okay. Okay, Zurani semua macam tu. Okay. Ini chapter 1. Chapter 1 ni pun semangat sangat lah pula, terlalu banyak post. So ini minggu kedua. Okay, ni chapter 2. Dia dah start dah tak berapa ramai, tak berapa banyak kan. Tapi bila bahasa Melayu, ramai pula yang menjawabnya. So Nurul Huda pun okey, lepas tu Huda dia positif COVID, jadi maybe lah tak sihat ke macam mana kan. Okey, so dia pun okey lah walaupun jawab sikit-sikit, tapi maknanya Madam pun taklah expect jawab panjang-panjang. Maknanya paling tidak sikit-sikit macam tu. So ni minggu ketiga, so kita nampak kat sini. So Madam macam masa ni, tak payahlah buat banyak-banyak sangat subtopik, buat satu je, lepas tu reply kat situ je. Okay, so yang ni Ainin, Dia dengan Puteri je untuk chapter 3. Yang lain macam tak jawab sangat dah. Maybe nak raya ke macam mana kan. Okay, untuk minggu keempat, yang ni macam masih lagi tanya pasal state sebab Madam nak tanya yang lain pun takut takut juga sebab tak belajar. Mas lah muncul lah. Okay, adalah. Okay. Ainin dengan Huda pun okay. Ainin, Huda, Puteri konsisten. Dia pun okay. Yang ni Zurani semua dah start tak ada dah. Janganlah sampai macam Madam tak kenal kamu. Faham tak? Kita lah sikit. Madam kena macam kenal sebab aktif kita ni dalam online.
Lepas tu tak pernah berjumpa kan. Ni jawab salah satu. So Meda harap ni je lah macam penghubung kita supaya kita dapat belajar, dapat ni. Tengok, kita dapat tengok kat sini. Berapa post. Okay. So okay lah. So disebabkan itu madam, ni kadang-kadang maybe lah student rasa terbeban ke apa. Jadi disebabkan itu, madam pun nak memperkenalkan markah 5%. Tak kisahlah madam nak capai berapa post at least 4 post per month lah. Seminggu tu 1 lah. Ataupun 1 week. 1 post per week. Maknanya budak ni, student ni ada jugalah. Okay, balas-balas. Okay, apa dan madam akan seminggu tu 1 je madam akan post supaya kamu tak pening kepala lah. Macam itu madam tak berapa nak ni lagi. So yang ni 5%, tengoklah madam bagi markah 10 ke macam mana. Tapi 5% lah. Alright. So boleh ke kalau semua macam sentiasa melihat-lihat ID SCAS, madam pun akan sentiasalah. Maknanya kamu tengok kat sini kan. Dia dah buat siap-siap. So yang ni sampai, kalau week ke-7 ni dia sampai 23 Mei. Okay. So hari ni dah 21. Okay. So 24 Mei nanti, Medak akan keluarkan lagi satu. Lepas tu nanti, tak kisahlah Medak akan ikut je yang ni. Alright. Seperti mana, macam hari ni Medak cakap pasal law. Medak akan ajar pasal law. Lepas tu nanti Madam akan, Madam dah post siap-siap pasal law. Ada yang memang dah jawab siap-siap walaupun tak belajar lagi. Sebab dah ada modul. Bagus juga kita belajar advance sebelum pensyarah ajar. Kita macam, macam pernah buat latihan. So kita akan lebih faham. Macam itulah. Okay, so okay ke belaka? Bab assessment ni dan kamu akan final pada, kami tulis tadi lah, antara Julai dengan Ogos, tarikh tak keluar lagi. Soalan mudah je, 3 soalan, jawab semua, wajib jawab semua. Tapi kadang soalan tu dia terlampau kebat sangat. Bila dia terlampau kebat sangat, takut pelajar tak dapat nak jawab lah. Tapi insyaAllah lah, madam walaupun macam tu, kalau soalan tu macam jadi terlalu susah sangat, madam akan masuk campur. Maknanya macam ni, hari kejadian tu madam tak diam lah. Bukan tunggu je lah korang jawab, madam akan guide sikit-sikit lah. Alright. Tapi yang penting kamu tahu modul kamu tahu nota kamu tahu mana nak rujuk masa tu. Sebab dia ada masa juga. Okay, RP dia akan 2 jam tu 2 jam. Habis revision tutup tak boleh hantar dah. Tu yang tak sedap tu. Okay, kita rehat sekejap 5 minit sebelum Madam sambung chapter 4. Boleh ke semua? Okay. Boleh, madam. Okay.
Okay, Assalamualaikum semua. So, hari ini kita akan belajar chapter 4. Okay, ready ke kelas nak belajar chapter 4 ni? Okay, Miss, ready. Betul tak kita hari tu dah belajar chapter 4? Chapter 1, 2, 3 dah. So, hari ni kita akan belajar chapter 4 dah. Okay, so nampak ada dah yang jawab-jawab. Okay, so basically chapter 4 adalah okay, nampak tak paparan madam ni? Chapter Nampak. 4 law. Nampak ke paparan ni? Nampak. Alright. So law bermaksud undang-undang. So tak sah lah kita belajar pasal undang-undang kalau kita kalau kita belajar sains politik tak belajar pasal undang-undang. Okay, ingat tak chapter 1 dulu kita belajar macam mana? Salah satu bidang sains sosial yang berkait rapat dengan undang-undang adalah law. Okay, yang berkait rapat dengan sains politik adalah law. Yelah, bila kita nak mentadbir sesebuah negara, nak mengatur, menyusun atur sesebuah negara, ianya adalah apa? Ianya adalah sangat-sangat penting untuk kita okay, adalah sangat penting untuk kita tahu undang-undang. Seorang kerajaan dan juga pentadbir ataupun siapa-siapa Perdana Menteri yang bagus, pemimpin yang bagus, pemimpin yang sentiasa cakna pada undang-undang. So, untuk topik ini kita akan belajar pasal undang-undang. So, kita tengok apakah perkara-perkara ataupun subtopik yang kita akan tengok dalam undang-undang. Okay, dalam chapter ni. Betul tu. Sekejap ya, geramnya lah. Sorry. Okay, dalam ni kita akan belajar pasal law. Apa itu law? Okay, maksud undang-undang. Lepas tu kita akan tengok kepada apakah, macam bila ada undang-undang kan, daripada mana asal usulnya orang buat undang-undang tu? Takkanlah orang macam suka hati dia je nak buat undang-undang macam kita ni kan. Macam besok-esok PKPD. Macam mana dia buat? Kenapa dia buat arahan macam tu? Daripada mana datangnya ilham atau undang-undang yang dia nak tulis tu datang dari mana? Okay. And then kita akan tengok bentuk undang-undang, types of law, jenis undang-undang. So ada beberapa. So basically ada dua jenis dalam negara dengan luar negara, national law and international law. Tapi dalam tu pula ada jenis-jenis lah yang kita akan belajar secara surface je. Okay, asal kamu faham lah. Dan last kali kita akan tengok perbezaan dan persamaan antara undang-undang dan juga moral. Orang kata akhlak ke? Moral lah. Okay. Moral kita. Okay, so ready ya kelas ya? Alright. So, kita tengok kepada apakah itu maksud undang-undang. Ya. Undang-undang bermaksud rules and regulation for controlling human activities. Law bermaksud peraturan. Okay, peraturan, perkeliling ke apa-apa yang mengawal aktiviti manusia. Undang-undang memang dibuat untuk manusia, mana ada undang-undang dibuat untuk haiwan, betul tak? Kalau katakan lembu dilarang masuk, lembu tidak boleh masuk, haiwan peliharaan, bukannya lembu ke binatang boleh baca, tapi tuan kepada lembu itulah yang kena baca, yang kena kawal haiwan dia. Okay? Tapi tak semua undang-undang atau peraturan tu adalah undang-undang. Okay. Undang-undang ni adalah benda yang maknanya kalau kita tak ikut, kita akan mendapat hukuman. Okay, so macam contohnya merentas negeri, pergi Langkawi ke, nilai ke, apa ke, melanggar undang-undang akan dikenakan tindakan. Alright.
So, a law also can be defined as a general rule of external human action enacted and enforced by a sovereign legitimate sovereign authority. Okay. So, law juga boleh didefinisikan sebagai satu peraturan umum. Maknanya umum ni maksudnya apa? Umum ni untuk semua orang. Tidak ada yang terkecuali. Tak kisahlah kaya ke, miskin ke, kayangan ke, marhain ke. Undang-undang ni untuk semua orang. Okay. Of external human action. Okay. Yang dia tengok, undang-undang ni dia akan tengok perlakuan luaran. Baik dalam hati, undang-undang tak judge, betul tak? Kat luar. Maknanya pukul orang, merentas negeri tanpa kebenaran dan macam-macam lagi. Apa beda macam Asyik Naim Niloufar je, tak adalah kes tengah, isu tengah naik kan. Niloufar dengan suami dia kan naik mahkamah kat Seremban semalam. Okay. So tindakan yang kita boleh nampak, external human action memang tindakan manusia yang boleh dilihat. Kalau dalam hati kita membenci, dalam hati kita busuk hati, yang tu undang-undang tak dapat nak tengok. So itu tak kena tindakan, kena hukuman. Macam awak dihukum kerana busuk sangat hati pada Niloufar. Tak apa. Tapi kalau kita tulis, benda tu nampak jahat dan menghina orang ke apa, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Tetapi kalau benda tu sekadar di dalam jiwa je, dalam hati meluat, tapi kat luar kita tak buat apa, itu tak ada, itu tak apa. Okay. So peraturan umum untuk memantau tindakan luaran manusia yang dibuat, enacted dan dilaksanakan oleh badan yang sah, iaitu kerajaan lah. Kita sebagai yang bukan kerajaan tak boleh nak memandai-mandai ambil tindakan sendiri, kerana kerajaan je adalah yang sah untuk membuat undang-undang dan juga melaksanakan undang-undang. Kita patuh. Rakyat punya tugas ataupun peranan adalah sebagai patuh kepada undang-undang. Itu maksud sovereign legitimate authority. Yang ni kita dah belajar dalam chapter 2 tu. Okay. Okay, yang kelima ni, poin yang kelima dia cakap lagi, law sets a standard of conduct for improving human behaviour and public good. Law ni dia akan letakkan standard macam mana perangai patutnya kita berkelakuan, dan dia akan tingkatkan perangai kita, tingkat ke arah yang lebih baik lah, dan memastikan kebaikan rakyat, kebaikan umum lah. Maknanya undang-undang ni dibuat bukan untuk dilanggar, tetapi dibuat untuk kebaikan bersama, nak bagi perangai kita lagi elok. Bayangkan kalau tak ada undang-undang, habislah ya. Sedangkan ada undang-undang pun kita perangai tak semenggah. Kalau tak ada undang-undang lagilah. Okay. So, itu maksud undang-undang. Maknanya kalau langgar, okay, apa tu kalau kita tulis balik kan? Apa tu undang-undang? Kalau kerajaan je boleh buat, kalau langgar kena punishment. Lepas tu tujuan dia lah nak kawal hubungan perangai manusia dan juga untuk kebaikan bersama. Itu dia. So bila nak kamu tengok macam tu, jangan duk pening-pening, ingat bahasa-bahasa yang tinggi, hafal, no. Kamu faham, insya-Allah kamu boleh elaborate kok mana pun. Okay. So, undang-undang ni dia tak terjun daripada langit. Sampai. Ini ikut je. Undang-undang ni dia datang ataupun dia ada punca dia ada sumber dia. Iaitu pertama sekali daripada adat istiadat. Okay, nanti Madam terangkan ya. Custom. Okay, maknanya dia datang daripada amalan kita, dia berasaskan daripada amalan kaum kita, amalan bangsa kita. Sebab kita takkanlah nak buat undang-undang yang kaum kita tak buat, kaum kita tak terima, betul tak? Okay, ataupun apa benda yang kita buat setiap hari, budaya kita. Okay, yang satu lagi ni paling famous juga, undang-undang ni dia mesti berasal ataupun dia memang berasal daripada agama. Okay, betul lah, mana ada. Takkanlah kita nak ikut undang-undang Malaysia tapi tak ikut undang-undang agama, jadi diselarikan. Okay, antara apa yang agama nak kita buat dengan undang-undang. So undang-undang kena ikut daripada agama lah. Okay, sebab kita pun sedia maklum setiap agama mengajar benda yang baik. So kita kena faham law ni adalah untuk membuatkan kita ni jadi orang yang baik-baik. Okay. Yang seterusnya adjudication. Ini daripada keputusan hakim. Okey, ingat
Kalau dekat Malaysia kita ada parlimen, iaitu wakil-wakil rakyat yang duk bergaduh-gaduh buat undang-undang kat parlimen, tapi sekarang parlimen sedang dalam darurat jadi tak bersidang. Kat situ undang-undang dibuat, iaitu parlimen. Lepas tu dilaksanakan yang buat kerja, yang tengok undang-undang, okey, dilaksanakan adalah Perdana Menteri dengan kabinet. Yang tu kita panggil sebagai eksekutif. Lepas tu yang ketiga, hakim dan mahkamah. Iaitu kita panggil sebagai kehakiman. Kehakiman ni kerja dia kalau dia macam ada orang yang tak ikut undang-undang, dia akan bawa ke muka pengadilan, dia akan adili, kena hukuman ke tak kena hukuman. Katakan undang-undang tak boleh mengedar dadah untuk berapa-berapa ni. Lepas tu polis pun dekat eksekutif, dia akan laksanakan lah, tangkap orang yang dadah, terlibat dengan dadah. Lepas tu hakim dia akan apa? Dia akan mengadili dan kalau dia dapati bersalah, kena hukuman. So adjudication kat sini bermaksud hakim. Hakim tidak buat undang-undang, tetapi dalam kes-kes yang special di mana tak ada undang-undang yang dibuat oleh parlimen untuk deal dengan kes tu, hakim akan kena juga keluarkan keputusan dan itu yang akan menjadi sumber kepada undang-undang. Jadi jelaslah kat sini hakim juga adalah salah satu sumber, keputusan hakim juga adalah salah satu sumber kepada undang-undang yang sedia ada sekarang. Okey, dalam sistem kita. Adjudication kat sini sila tulis keputusan hakim ataupun keputusan mahkamah. Yang seterusnya adalah juri. Juri ni siapa? Juri adalah orang yang tulislah pasal undang-undang. So juri ni dengan dia punya kepakaran dia, dengan pengetahuan dia, dia akan menulis undang-undang yang bagus. So banyak undang-undang kat negara ni diluluskan kerana merujuk kepada juri-juri yang hebat-hebat ni. Dan last sekali legislation ataupun legislature ataupun badan pembuat undang-undang sendiri, kalau kat Malaysia adalah sebagai parlimen. Itulah badan yang betul-betul membuat undang-undang, iaitu siapa? Wakil-wakil rakyat yang kita pilih lah. Mereka bersidang, mereka berdebat dan jika setuju mereka akan keluarkan undang-undang yang paling terbaik untuk rakyat. Okey, kita tengok kepada satu persatu dulu. Alright. Okey, Madam nak tanya. Budaya Melayu, budaya kita. Apa itu maksud budaya, kelas? Faham tak? Budaya tu apa? Cuba jawab. Budaya. Mas, budaya tu apa maksud dia, Mas? Budaya tu apa maksud dia? Budaya, adat istiadat. Apa dia? Apa benda kalau yang Mas faham lah dengan ayat Mas sendiri? Dia cakap, inilah adat kita, inilah budaya kita. Apa benda, Mas? Mas ada tak tu? Mic apa? Madam, mic dia rosak. Ada. Okey. Ada Madam. Okey, Mas. Kalau macam Madam Budaya ni tanya lah. Macam dengar tak? Dengar? Macam? Dengar tak? Dengar. Okey. Macam budaya ni macam ada satu perkauman macam-macam. Maknanya biasanya satu kaum tu dibuat, betul tak? Orang Melayu ada adat dia sendiri, orang Cina Melayu ada adat dia sendiri. Benda yang dibuat hari-hari, betul tak? Tak payah nak royak lah. Macam orang Melayu, jumpa mesti salam, betul tak? Tak ada orang royak pun kita dah terbiasa. Budaya ni boleh didefinisikan sebagai kebiasaan sesuatu kaum tu. Okay? Ataupun kebiasaan, benda tabiat kita. Okay? So undang-undang boleh datang daripada tabiat. Itu Madam nak kata. Okay, adat istiadat ataupun custom ni datang daripada budaya ataupun amalan sesuatu kaum. Okay, sesuatu masyarakat lah. Macam salam, jumpa mesti salam. Itu orang Melayu, dia macam dah biasa. Masuk rumah cabut kasut, orang putih tak pula kan. Orang putih kalau jumpa peluk, cium pipi, kita tak buat macam tu, okay. So benda ni tak payah nak royak dah. Sebab dia, diamalkan sehari-hari. Dan akhirnya menjadi undang-undang yang mengikat masyarakat tu. Mengikat maksudnya mana masyarakat kalau tak buat, ia rasa pelik. Okay. So custom ni dia, adat ni
menjadi bahan rujukan untuk undang-undang dalam sesebuah masyarakat. Sebab mereka ni buat sokmo, jadi benda tu jadi habit, jadi akhirnya kalau tak buat jadi salah. Itu maksudnya. Contoh bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Itu dah termaktub dalam undang-undang. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi. Dalam perlembagaan pun dia cakap apa semua kan. So, bila bahasa Melayu ni tak digunakan dalam macam buat signboard kat Malaysia, dia jadi salah. Dia jadi macam kena mengutamakan bahasa Melayu. Padahal start daripada bahasa Melayu tu adalah benda yang hari-hari kita buat itu kecek guna bahasa Melayu. Okay, so faham tak? Okay, satu lagi kalau kita tengok pada contoh kat sini adalah orang lelaki memang secara adatnya mesti jadi pencari rezeki ataupun nafkah kepada keluarga. Betul tak? Okay, so kita terima benda tu. Lelaki kita perempuan duduk rumah, lelaki pergi kerja dulu-dululah. Okay, sekarang ni tak ada dah. Okay, tapi basically orang lelaki yang kena cari duit. Macam tu lah. So akhirnya jadilah undang-undang kalau orang lelaki tak bagi nafkah pada isteri, pada anak-anak, dia jadi salah. Dia boleh dihadapkan di mahkamah. Okey, sebab tu kita tengoklah kalau kat mahkamah kalau macam berebut apa orang kata, orang lelaki ni kena beri nafkah walaupun dah bercerai ke apa. Okey. Okey. Ni gambar suami balik rumah, isteri pun ye abang dah balik, bawa beri mah segelong kan, beli ratam mah. Sebab itu je lah fungsinya. Itu orang kata ikut kita punya adat. Alright. Okey. Sumber kedua ataupun daripada mana undang-undang datang, yang keduanya adalah agama, religion. Agama pun sangat penting sebab kita tak buat undang-undang yang bertentangan dengan agama. Okay, kalau dekat barat tu, okay, government membuat banyak undang-undang yang berasal daripada kitab Bible dia lah ataupun Kristian dia lah, agama Kristian dia. Okay, sama juga dengan kita kat sini. Okay, hal-hal yang berkaitan dengan perkahwinan, pewarisan harta, semuanya berasal daripada Quran dan Sunnah. Okay, so sebagai contoh zaman jahiliah. Okay, zaman jahiliah orang dulu minum arak tak ada gapo, tapi lepas tu turunlah. Okay, Allah kata tak boleh dah. Okay, minum arak. So kita pun ikut-ikut dan sampai sekarang arak tu haram. Okay, so banyak lagi benda-benda di Malaysia, especially kat Malaysia yang agama rasmi adalah agama Islam, kita ada syariah court. Syariah court adalah untuk orang Islam sajalah. So kalau tak puasa, terlibat dengan arak, halwat, orang Islam akan dihukum. Okay, so kalau yang non-Muslim tu biarlah. Okay, ini juga berlaku kalau kita tengok contoh yang mudah, undang-undang hudud dekat Brunei Darussalam. Itu pun dia undang-undang dia berasal daripada ajaran Islam, daripada Quran dan Sunnah. Okay, so faham tak? Okay, so kita tengok memanglah tak bolehlah kalau benda tu salah di sisi agama tapi tak apa di sisi undang-undang. Tapi kalau kita tengok ada juga contohnya kalau dari segi Islam kena menutup aurat, dosa besar kalau tak tutup aurat, tapi kat Malaysia tak adalah pun nak hukum orang kalau orang tu tak pakai tudung ke, buka aurat pakai baju ketat ke, tak ada sangat lah. Okay, so tapi basically kita memang ada undang-undang syariah, mahkamah syariah untuk yang berasaskan agama Islam untuk Muslim dan Muslimah di Malaysia. Okey, faham ya punca yang kedua? Yang ketiga, sumber yang ketiga untuk membuat undang-undang adalah yang macam Medan cakap tadi, hakim. Okey, macam dia cakap tadi, hakim dia tidak duduk dalam parlimen untuk membuat undang-undang. Yang duduk dalam parlimen adalah wakil-wakil rakyat. Kalau dekat siapa wakil rakyat kamu? Zul ngundi siapa itu? Haji Kus ke, Abang Adi ke siapa? Zul tahu orang? Haji Kus kita. Haji Kus repah kita. Dia kata putera. Kita baru dapat apa? Baru dapat kurma muka Haji Kus, kan? Madam Bakumul, kita dapat hamper dah, hamper raya. Madam dapat hamper, siap dapat kuih.
kuih siput duk makan lah, tak ada kerja dah. Tak ada apa nak buat, makan kuih raya kan. Madam pun tak keluar sangat ni, besok ke kes tinggi lah ni. Oh, saya sekarang pun tak boleh buka poli ni madam tapi rayuan ni. Ha, Tak boleh mari kenapa? dapat ini kontak rapat dia. Siapa? Apa Syarah? Itulah semua orang dia. Buat apa pula anak madam tu? Kejap Ya Allah, serabutlah nak mengajar. Mana orang lain ni tak masuk ni, mana muka ni. Halo, halo. Ada Mas. Dengar tak? Udah boleh buat tak Ada background? Mas. Kit belakang ni. Bekar banyak ni air Dah minum. tak ada pun. Ya. Bekar banyak takut ngantuk. Ni Popia. Apa tu? Popia goreng. Oh. Buat sendiri ke? Dah lazim Beli je. Lepas You Jumaat tak ada Siti kan hari dulu. ni? You tak ada kan hari ni? Apa? Siti you tak ada kan hari ni kelas? Ada dah Fia. Ada. Ada kan? Ada belakang ke? Ada. Ada hari ni full kelas. Oh, ingatkan dia kata ada tu? Problem Orang apa? lain tu. Tu yang Helmi tu. cu confirm balik Sofia Ada dengan kat Sir. Siti, ada kat Siti you kan? Balik ke Sir dulu tu. Yang Ustazah kata tu. Ke Sofia salah tengok? Ha, dia kata tak dapat nak follow up kelas tu. Sebab saya ingat pukul 3 dia nak buat kelas Salah tu. orang ni. Salah orang tu. Dalam Telegram tu saya kata nak buat kelas pukul 3. Cu confirm balik. Kelas CTU dulu ke ELC dulu? Patutnya Siti you dulu. Kena royak balik dalam grup tele tu. Tengok balik. WhatsApp kau Sir sore. Lah dia sepatutnya pukul 4.45 kan? Tu sebalah pula. Pukul berapa CTU? CTU pukul 2.30 kan? Tapi dia royak dah tu kelas 4.45 hingga 6.45 tu. Kelas Ustazah Nuraini on ke? Mesti on kalau. On. WhatsApp dah kau Ustazah? Patutnya tukar diri apa dengan Ustazah Nuraini. Kita follow je. CTU pukul 2.30. Habis dah ke perbincangan kelas hari ini? Madam. Ha? Sorry. Tak apa. Okey, yang ketiga adalah hakim. Hakim ni kadang-kadang dia bila dia nak buat keputusan dia bukan suka-suka nak jatuh orang hukum gantung sampai mati, penjara 100 tahun ke 300 tahun ke, bukan suka-suka. Dia ada buku law dia. Dia ada buku dia yang dia rujuk. Okey. Kitab dia. Okay, so yang ni kanun berapa, akta berapa, undang-undang tu dah sedia ada. Okay, dia kena rujuk, kena gunakan dia punya conscience ataupun orang kata kebijaksanaan dia lah. Sebab tu orang kata hakim ni kadang-kadang kaki dah sebelah ke neraka. Bukanlah buat media dengar gitu, sebab orang kata kadang-kadang kita ni buat keputusan betul ke tak. Okay, so hakim pun macam tu. Dia dah ada undang-undang. Bila nak jatuhkan hukuman dia rujuk dulu daripada apa-apa akta ataupun undang-undang yang ada. But sometimes, okay, hakim ni pening kepala nak buat keputusan sebab undang-undang tak ada. Ini kalau
deal dengan ataupun kes-kes yang baru terjadi ataupun tak pernah selama ni kes ni ada, tiba-tiba ada. Contohnya kan, yang dia pernah dengar lah dulu, ini tak sedap sikit bunyinya tapi lah, budak kat Bacok Kelantan merogol kambing yang tengah bunting. Pening tak? So kita nak jatuhkan hal ni pening. Kalau pelik tak kes tu? Bagi kamu lah. Merogol kambing ni kita nak cakap perkosa ke, haiwan abuse animal ke, betul tak? Jadi hakim nak tak nak kena juga jatuhkan hukuman dan menggunakan kebijaksanaan dia. And then lepas tu kalau ada kes-kes yang macam tu, bolehlah guna undang-undang yang dia gunakan untuk deal dengan kes tu untuk perkara-perkara yang akan datang yang seumpamanya. Jadi di bawah situasi ini, hakim kena tengok semula undang-undang dan dia kena buat undang-undang baru untuk selesaikan juga dengan masalah ataupun jenayah ataupun kes yang dia tengah hadapi itu. Jadi dengan macam ni, hakim akan menjadi pembuat undang-undang dan menjadi sumber kepada undang-undang dalam sesebuah negara. Faham tak contoh yang Madam beri ni? Kamu faham tak? Contohnya lah, kes dulu mana ada kes penipuan cyber, dulu komputer pun tak ada, betul tak? Kalau ni cyber tu bukan benda pelik dah. Jadi hakim kadang-kadang dia memang kena buat undang-undang yang berdasarkan kepada situasi semasa. Okay, dia kena come out sebab sometimes kes yang datang tu tak ada lagi buat undang-undang tu, orang kita ni biasalah. Okay, ada dah jenayah yang bentuk yang macam tu. Okay, faham tak contoh yang Madam cuba sampaikan ni? Faham tak kelas? Alright. Kita pergi kepada sumber yang kedua. Okay. Sumber yang keempat iaitu juri. Tugas juri ni adalah untuk mengumpulkan, membandingkan dan menyusun atau prinsip-prinsip dalam adat istiadat ke apa-apa, dan dia akan cuba untuk cadangkan prinsip-prinsip yang terbaik lah. So banyak daripada penulisan yang Mary cerita tadi lah, penulisan juri-juri yang cerdik pandai ni dia macam banyak baca, banyak buat kajian apa semua. Okey, banyak undang-undang yang dibuat berdasarkan kepada penulisan juri-juri yang hebat ni. Okey. So dia macam orang yang menulis pasal undang-undang. Okay, so yang seterusnya adalah legislation ataupun badan pembuat undang-undang. Ini yang paling utama lah. Dia boleh membuat undang-undang. Dia adalah badan yang sah untuk membuat undang-undang di dalam sistem perundangan kita. Okay. Dan dia je, badan legislation adalah satu-satunya badan yang boleh mengubah perlembagaan dan undang-undang dalam negara. Okay, kat Malaysia, Parlimen adalah Parlimen lah badan pembuat undang-undang di mana semua undang-undang, semua polisi dan program di sesebuah negara, saya dah 3 kali PJJ. Okay, didebatkan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Alright, so pernah dengar tak, pernah tengok tak perdebatan Dewan Negara dan Dewan Rakyat ni? Pernah tengok tak persidangan ataupun orang kata bergaduh sekali wakil-wakil rakyat? Tengok tak? Tengok. Tengok. Alright. Okay, sekejap kita rehat sekejap sebelum kita pergi ke the types of law. Lepas tu nak habis-habis dah kelas ni. Boleh tak lepas habis-habis kelas ni Madam habiskan awal, kamu try lah tengok You Future. Boleh. Boleh? Sukalah Zul habis kelas awal. Tak habis pun ada office juga. Yalah. Kelas sampai tadi sampai pukul apa? Pukul 45. Oh, wow. Tak apa. Kejap. Okey, kita rehat 5 minit sekejap.
Okey, kembali kita. Okey. Kita akan tengok kepada beberapa jenis undang-undang. Mary tak nak tekankan sangatlah yang ni. Cumanya kamu kena tahu yang dalam negara dia ada national, kita panggil national law, dan di luar negara kita panggil international law. Okay, national law terbahagi kepada public, private dan administrative. Okay, tetapi kalau international pula kita bagi kepada public dan private. Dalam public kita tengok pada constitutional dengan criminal, dan dalam private kita tengok pada contract, tort and trust. Okey. Undang-undang dalam negara. Okey, undang-undang ni adalah undang-undang yang diluluskan dan digunakan dalam negara. Maknanya undang-undang Malaysia ni tak terpakai kat Singapura. Okey. So, sometimes kalau orang Malaysia dia pergi Singapura, dia kena ikut undang-undang Singapura. Okey, katakan kalau keldai dadah kan kita tengok kan. Dia apa? Sekejap Medan dah on suara belum ni? Okey, keldai dadah kan kita tengok kan. Dia macam apa orang kata, kita kadang-kadang tak boleh nak bantu kena hukuman gantung ke apa. Sebab dia buat jenayah tu dekat dan dia ditangkap oleh polis negara lain, oleh autoriti ataupun pihak berkuasa negara lain. Okay. So macam kita juga orang asing yang datang ke negara kita, yang dia ditangkap buat jenayah kat sini, dia akan tertakluk kepada undang-undang dalam negara kita. Okay. So dalam national law kita ada undang-undang biasa, okay, dan juga undang-undang perlembagaan. Okay. Okey, undang-undang biasa macam contohnya macam undang-undang tanah, undang-undang apa-apalah undang-undang yang perkataan dia akta perhimpunan aman, akta itu, akta ini. Okey, so Madam boleh beri contohlah pada kamu berkenaan dengan undang-undang di Malaysia. Okey. Undang-undang di Malaysia. Kita tengok apa undang-undang yang ada. Okey. Ini adalah undang-undang perlembagaan. Okey, perlembagaan persekutuan adalah beza dengan undang-undang biasa. Bukan beza. Tahap dia lebih tinggi. Okey, kalau kamu rasa melanggar undang-undang perlembagaan tu lebih undang-undang tu dah teruk, tapi kalau kamu langgar undang-undang perlembagaan lagilah teruk. Ni general laws dengan public laws. Okey. Ni kalau Meda ajar dia jadi berulang ni. So Meda nak tekankan kepada kita juga ada undang-undang jenayah. Okey. Maknanya kamu buat kesalahan ke atas seseorang ataupun ke atas satu milik kan lah, bakar rumah. Bukanlah kamu lah kan, ni penjenayah lah. Okay. Dan kita juga ada constitutional law. Yang ni adalah undang-undang perlembagaan. Perlembagaan ni sepatutnya lepas chapter ni kita cover lah. Okay. So perlembagaan lah satu undang-undang yang sangat tinggi lah. Undang-undang lain tak boleh lawan undang-undang ni. Dan dia bukan senang untuk diubah-ubah lah. Contohnya apa undang-undang dalam perlembagaan seperti hak asasi manusia, pilihan raya, apa tugas Perdana Menteri, bagaimana Perdana Menteri dilantik, itu undang-undang dalam perlembagaan. Okay. So itu undang-undang yang paling tinggi. So kita ada juga criminal law, undang-undang jenayah, juga dikenali sebagai penal law. So yang ni dia kena masuk mahkamah lah untuk menentukan, okay, sama ada apakah hukuman dia. Okay, penal law, tengok undang-undang jenayah. Tengok undang-undang jenayah. Contoh-contoh undang-undang jenayah. Undang-undang jenayah di Malaysia. Okey, contohnya. Penal code. Penal code, betul. Okey. Hudud dan undang-undang di jenayah. Ini jenayah Islam. Ini tak ada lagi lah. Kat negara kita ni ada tak meluas sangat. Tengok sikit lah kat sini dia tulis pasal apa undang-undang jenayah ni. So kita tengok banyaklah jenayah-jenayah yang berlaku di Malaysia ni diadili dengan menggunakan undang-undang jenayah. Ni buku yang pernah dibuat lah. Contohnya homisid, bunuh, okay, bunuh, rogol, sumbang mahram,
kesalahan melancarkan peperangan ke atas Yang di-Pertuan Agong dan lain-lain. Nah, ini antara undang-undang jenayah yang ada. Yang buat pun Datuk Haji Muhammad Sharif ni memanglah hakim. Di lah dekat mahkamah jenayah yang uruskan kes-kes jenayah. So kita ada juga private law. Private law ni pula dia macam orang kata dikenali juga sebagai civil law. Dia menguruskan tentang hal-hal kontrak, tentang hal-hal amanah dan juga tort. Tort ni apa? Nanti Mary terangkan. Kontrak ni biasalah, contoh paling mudah kita lah beli rumah, beli kereta, lambat bayar ke apa ke. Undang-undang kontrak akan kejar kita. Paling mudah sekali punya penerangan lah pelajar yang pinjam yang sains kontrak untuk ambil PTPTN loan. So dia dah ada kontrak. So kalau dia gagal bayar, PTPTN boleh kenakan tindakan. Tort law ni pula jika kita gagal untuk menjalankan tanggungjawab kita terhadap orang yang lain. Contohnya kita dengan jiran kita Kita biarkan haiwan peliharaan kita masuk rumah jiran kita. Jiran kita tak happy. Tapi kita sengaja ke? Kadang-kadang kita tak sengaja juga. Tapi jiran kita boleh saman kita. Satu lagi kalau katakan aksiden terlanggar kereta orang. Kita sengaja ke nak langgar kereta orang? Mestilah tak kan? Tapi tetap juga ada orang kata undang-undang iaitu tort law lah yang akan tengok benda ni walaupun tak sengaja. Dalam Islam tak sengaja tak dapat dosa kan. Tapi ni kalau ada kereta orang tercala ke apa, tetap kena bayar ganti rugi, kena report polis sebagai ataupun maknanya kecuaian. Ni contoh gambaran dia. Ataupun orang main bola, tertendang penonton, bola tu kena gigi penonton, patah lah kan. Dia bukan sengaja tapi boleh, dia kena bayar juga damage ataupun ganti rugi tu. Alright, itu tort. Jumpa lipas dalam mi ke, jumpa benda-benda kotor, boleh saman ni. Dan itu adalah di bawah tort law. Faham tak? Faham. Kalau punca kebakaran tu pun tort law. Kalau kebakaran? Dia tengoklah kan benda ni kan macam maybe jenayah ataupun maybe kecuaian. Kalau kecuaian tort lah. Kalau macam sengaja membakar, jenayah lah pula jadinya. Yang macam tadi tu penal code tu. Faham tak? Dia bergantung kepada niat lah. Contohnya macam aksiden. Kita nak ke aksiden mestilah tak. Tapi kerana kita negligence, gagal untuk bawa kereta betul-betul, cuai, fine handphone ke, hapo ke, boleh kena tindakan. Kalau trust pula macam amanah. Macam kita lah bayar duit insurans ke, masuk dalam ASB ke, apa ke. Benda ni pun ada perjanjian, betul tak? Berapa kena bayar, so sampai bila dia nak pegang duit kita, wasiat, itu trust. Semua benda kena ada undang-undang lah ni, Administrative law pula, tulislah kat situ. Apabila undang-undang yang dibuat oleh parlimen ni dia tak detail. Jadi penjawat awam lah ataupun menteri-menteri ataupun jabatan-jabatan dia yang detailkan undang-undang tu. Itu kita panggil sebagai administrative law. Administrative law juga bermaksud undang-undang untuk bukanlah menghukum, mempunish lah kot. Bunyi apa tu? Untuk punish penjawat awam. Contohnya kalau penjawat awam tribunal. Pernah dengar tak tribunal? Maknanya orang kata aduan yang dibuat oleh penjawat awam. Kalau penjawat awam ni tak pecah amanah ke, tak jadi penjawat awam yang betul-betul lah. Itu undang-undang dalam negara. Kamu tengok undang-undang jenayah, undang-undang perlembagaan, kecuaian, kontrak. Itu semua yang terpakai dalam negara. Dan undang-undang tu adalah dibuat oleh kerajaan kita. Tetapi international law adalah undang-undang yang bukan dibuat oleh kerajaan kita, tetapi kita ni tertakluk pada undang-undang tu. Contohnya kita ni pertubuhan negara-negara ASEAN, kita ni ahli bangsa-bangsa bersatu, kita ni ahli OIC. So setiap pertubuhan-pertubuhan ni dia ada undang-undang ataupun orang kata perjanjian dia. Jadi kita sebagai ahli, kalau nak kekal jadi ahli, kita kena ikut. So kita tengok. Dia macam antara negara-negara.
Kenapa? Okay, tengok public international law. Serabutnya hidup aku ni. Okay. Okay, public international law adalah undang-undang yang berkait dengan macam masalah-masalah macam Palestin tu lah. Okay, masalah negara lain, kita concern. Okay, so bagaimana? Okay. Kita tengok kepada pelarian-pelarian Rohingya, masalah-masalah jenayah, masalah-masalah human rights. Okay, human rights ni contohnya macam apa yang berlaku kat Palestin. Okay, so kamu tengok kalau kes dekat Myanmar ni 400,000 orang dia lari daripada Myanmar dan memang sangat teruk lah. So benda-benda ni akan diadili oleh undang-undang. Siapa yang kena hukum tu? Kerajaan tu lah ataupun negara tu lah. Okay, kalau private international law pula ianya adalah berasaskan ataupun berdasarkan kepada dia masalah perseorangan. Itu masalah negara kan. Yang ni masalah orang perseorangan. Macam mana? Contohnya macam kes Natrah ni. Okay, masalahnya dia, mak ayah dia dulu, dia tinggalkan Natrah ni, orang Terengganu jaga, jadi dia orang Islam. Dia jadi macam dibesarkan secara Islam lah. Lepas tu lepas dah okey, dia ambil anak dia dan dia macam mana biasalah orang putih jadi Kristian balik lah. Jadi ni menyebabkan orang mengamuk lah. Okey, sampai rusuhan, sampai bermati-matian. Okey. Okey, ini adalah orang kata masalah perebutan anak. Maknanya orang kata, macam katakan sometimes mak ayah bercerai. Betul tak? Mak ayah bercerai. Dia kahwin orang kata lain-lain negara. Jadi bila bercerai tu siapa yang patut dapat kerakyatan? Okey, itu adalah masalah private. Okey, masalah yang bukan melibatkan negara tapi orang tapi berlainan negara. Yang ni pun kita akan tengok dari segi international law. Okey. Okey, kalau kamu tengok apakah bezanya atau persamaan dan perbezaan antara undang-undang dan juga moral kita lah. Undang-undang ni biasanya apa yang samanya undang-undang dengan moral adalah biasanya benda yang ikut undang-undang biasanya adalah sesuatu benda yang bermoral dan memang bila buat undang-undang orang kata pengaruh moral tu memang ada. Maknanya kita buat undang-undang supaya kita nak jaga moral. Itu persamaan dia. Okey, tapi kalau tengok pada perbezaan dia, undang-undang biasanya dia ada hukuman tapi benda yang tak bermoral ni, okey, tak berapa sangat ada hukuman. Okey. So undang-undang biasanya berubah-ubah. Kadang-kadang undang-undang sekejap PKPD benda berubah tapi moral dia jarang nak berubah slow-slow lah. Sebab katakan orang Melayu terima ke berkedudukan ataupun melahirkan anak luar nikah? Susah nak terima kan? Okey, lambat. Moral lah satu benda yang susah untuk kita terima. Tapi kalau undang-undang ni berubah-berubah tu itu biasa. Okey. Undang-undang pula legal principles need to incorporate a degree of certainty. Okey. Legal ni pula orang kata dia sentiasa certain lah. Moral ni pula biasanya dia berubah-ubah ikut kaum, ikut masyarakat. Orang putih tak kisah, okey, duduk sekali walaupun tak kahwin. Tapi orang kita, orang macam orang Islam, orang Timur biasanya tak boleh terima sangat lah. Okey, habislah chapter 4. Faham ke tak lah set ni? Faham tak? Dengan banyak gangguannya lah kelas pun. Mana Zul tak ada ke anak mari? Ini ayah dia ada kat rumah. Itulah. Ayah dia mengasuh. Kami madam busy nak buka kedai ikan kat Supermart Zul. Nanti pergilah beli ikan situ. Wow. I support you. Marilah sebab suami madam kan tuition. Lepas tu tak boleh nak tuition lah musim-musim ni. Boleh.
Lepas tu serabut lah ni tu. Oh, tak apalah lagi lah jual ikan. Anak-anak duduk dengan madam. Hari ni madam ada kelas Start pula. ini ke? Dia hari ni nak setak-setak esok. Tapi kan kedai ikan kan boleh kalau apa? KPD. Kalau dia macam kayaknya keperluan kan. Okey lah, esok lah kita beli Adira beli Boleh kek. ke tu PKPD? Kena duduk rumah je. Saya tak kena sebab saya, tapi itulah kebaikan. Inilah rakyat kita. Ada je surat polis lah, nak tubik lah. Madam ni tak keluar pagar. Berapa lama dah duduk je dalam rumah. Saya ni ketua keluarga ni beli ikan ni. Yalah, beli ikan. Cuba itulah madam macam ya Allah, memang tak keluar sebab madam macam takut kes besut naik ke Kelantan pun. Jangan cakap lah. Bayangkan semalam kes 6,800. Bayangkan. Hari Kamu ni tahu 10,000. 10,000 madam rasa. Tapi kamu tahu tak ada kawan madam yang update status dia kata kerajaan sengaja mengada-adakan cerita. Kamu rasa macam ya Allah. Siapa nak buat cerita COVID? Tak ada cerita lain ke? Dia kata saya rasa sajalah kerajaan tu nak takut-takutkan rakyat, cakap mayat kan letak kat kontainer sekarang ni kan. Kamu rasa? Takkanlah kita ni macam saja nak buat rakyat debar lah. Kita takkan nak relax je. Betul tak? Ni ramai dah orang kena ni. Semua orang kena swab test belaka. Kita ni mujur. Udah okey dah udah. Dah negatif dah udah. Udah itu positif dia mesej madam. Sian pula. Tapi lah nak buat lagu mana. Udah okey udah. Okey. Dah negatif dah ke? Dia selepas kuarantin tu dia tak check dah, dia tak swab dah. Kira confirm negatif lah. Tak macam ni. Sebab terlalu ramai sangat. Faham tak? Macam madam lagi lah yang negatif anak madam. Swab-swab lepas tu dia tak cara, tak call, tak apa. Kita ni gelang tak mari pakai. Gelang ni dia kata dah habis. Dia tak mari-mari pun check sebab dah kes beribu-ribu. Bayangkanlah udah yang positif pun dia tak cara pun. Maknanya orang kata positif, kuarantin, lepas tu pandai lah, ikutlah, sihat dah tu. Gitu je. Betul tak udah? Dia memang kita kena duduk situ 13 hari je. Dia macam udah duduk mana pusat kuarantin lah? Putih. Dekat mana? Pusat kuarantin. Kanan Jepang. Mana tu? Pusat dia lah. Pusat dia lah. Itulah kata. Aduh lah. Dia pun dah tak done dah frontliner kita ni. Betul tak? Itulah jagalah diri. Zul jaksa nak pergi mari lah. Ya. Kau main pergi mari. Kita tak tubik. Zul nak pergi beli bagai dapur, tak beli kau satu lagi madam mari Pusat program. ni penuh ni orang duk gila. Panik baik. Beli semua benda. Dia tanya sama madam macam mana kita ni? Tak payahlah beli. Senang je sama madam. Makan Maggi agaknya. Berapa lama kita sampai 4 Jun ke? 4 Jun. Kita orang pun yang validasi pun semua angkut barang-barang bawa balik belakang dekat poli ni. Yalah. Aduh, hai. Tapi hari ni ada ni kan? Hari ni. Dia akan maklum pula. Hari ni dia ada maklum mana lockdown ke tak. Nak lockdown satu Malaysia pula Untuk satu Malaysia. Itulah. Madam rasa kita ni kabar-kabar 2022. Tak raya pula. Lama. Siapa yang dah vaksin? Saya madam Mas. Ya ke? Demam tak Mas? Mas yang kedua tu demam sekejap je 2 hari. Oh, complete dah lah ya? Dah complete sebab frontliner. Alhamdulillah. Zul? Zul tak daftar lagi. Astaghfirullah, daftarlah. Itu UiTM 1,400 orang kampung tak pergi vaksin. Nama naik. Betul orang UiTM di cover. Sekali ada Pfizer pula. Tak berani lagi. Tak ada tengah mencari kekuatan. Itulah. Alah tak ada apa. Dia macam ni. Bukan bermaksud kita tak kena dah. Tapi kalau kita kena, dia tak teruk sangat impact dia. Tahu tak paru-paru jadi teruk. Udah macam mana masa kena itu? Cuba share experience. Saya deria rasa dengan deria bau tak ada. Hilang terus. Yang lain okey. Demam? Batuk tak ada. Saya tak demam, tak batuk. Cuma deria tu memang hilang terus. Tak rasa langsung. Tak bau langsung. Maksudnya tak selera lah ya? Makan pun macam tak rasa apa lah. Bau memang tak ada langsung. Kita memang tak bau langsung. Memanglah. Lepas tu dah okey. Berapa hari dah udah semenjak udah kena tu?
Ni hari ke-14, hari last kuarantin hari ni. Kuarantin lagi tu lah ya. 3 hari memang kena kuarantin kat rumah dia bagi MC. Lepas tu ni rasa okey dah bau dah rasa dah bau dah. Rasa kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada ni. Bau dah okey dah. Udah duduk mana Saya duduk Labok. Labok tu lah macam banyak gok okey. Aduh takut madam. Okeylah semua tak ada apalah. Boleh tak tengok-tengok sikit kat YouFuture nanti madam ngepek lagi. Okey. Boleh, madam. Boleh mas gitu sama boleh madam. Okey kita Doktor. bagi awal lah bagi kamu semua rehat dululah ya. Yalah lama-lama pun pening juga. Yang penting YouFuture tu sentiasa ni. Okeylah semua jawab soalan yang dekat YouFuture ya. Terima kasih, madam. Okeylah rehat Terima dululah. madam. Okey assalamualaikum. Salam, selamat raya. Selamat Hari Raya, madam. Raya. Bye Nik Putri, Aini, Sofia semua. Bye. Bye, madam. Assalamualaikum. Bye. Salam.